Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mempelajari KKQ tingkatan 5 bahagian qiraat. Okey, dalam silibus tingkatan 5 bahagian qiraat, kita hanya akan mempelajari seorang imam iaitu Imam Nafi' Al-Madani dengan dua orang perawinya iaitu Qalun dan juga Warsh. Okey, kalau sebelum-sebelum ni kita akan mempelajari semua imam kan dan juga perawi. Tapi dalam silibus tingkatan 5 kita hanya akan fokus kepada seorang imam sahaja dengan dua orang perawinya iaitu Qalun dan juga Warsh. Seterusnya kita akan tengok tempat-tempat yang menjadi khilaf bacaan dalam surah Al-Insyirah ini iaitu hanya 3 tempat. Yang pertama Wizrak, yang kedua Allazi anqadha dan yang ketiga Zikrak. Okey, jadi dalam surah Al-Insyirah kita hanya akan fokus kepada 3 tempat ini sahaja. Kerana 3 tempat ini sahaja yang menjadi khilaf bacaan antara Qalun dengan Warsh. Okey, saya akan huraikan perkataan ataupun tempat yang pertama iaitu Wizrak. Okey, menurut Qalun, Wizrak dibaca dengan tafkhim ra. Tafkhim bermaksud tebal. Okey, tafkhim bermaksud tebal. Okey, jadi apa yang dimaksudkan di sini ialah menebalkan huruf ra. Ra di sini iaitu pada Wizrak ra di sini. Okey, jadi menurut Qalun ketika kita membaca atau menyebut huruf ra pada perkataan Wizrak, kita perlu menebalkan sebutan ra iaitu dengan membacanya Wizrak. Rock. Okey, jadi sebutan ra, rock di situ adalah secara tafkhim iaitu tebal. Okey, cuba kita bezakan dengan bacaan Warsh. Warsh membaca secara tarqiq ar-ra. Ar-ra. Okey, tarqiq ar-ra. Tarqiq di sini bermaksud nipis. Menipiskan bacaan. Okey, jadi menipiskan sebutan ra. Tempat yang sama tapi dibaca nipis. Kalau Qalun membaca secara tebal. Tetapi Warsh akan membaca secara nipis. Macam mana nipis yang dimaksudkan? Okey, jadi Warsh akan membaca Wizrak. Wizrak. Kalau Qalun, Wizrak. Okey, itu perbezaan pada tempat yang pertama. Seterusnya, pada tempat yang kedua, Allazi anqadha. Okey, Qalun. Qalun membaca secara dua wajah. Wajah di sini bermaksud cara. Cara yang pertama dan juga cara yang kedua. Wajah yang pertama dan wajah yang kedua. Okey, di sini wajah yang pertama, Qalun akan membaca secara qasar al-munfasil. Qasar bermaksud pendek. Pendek di sini adalah harakat yang paling pendek iaitu 2 harakat. Sementara tawassut al-munfasil, tawassut bermaksud pertengahan. Apa yang dimaksudkan dengan pertengahan ialah harakat yang sederhana iaitu 4 harakat. Okey, jadi Qalun akan membaca pada Allazi anqadha secara 2 cara, iaitu yang pertama 2 harakat dan cara yang kedua 4 harakat. Cuma, okey, kita dapat tengok perkataan al-munfasil di sini. Al-munfasil bermaksud mad jaiz al-munfasil. Okey, dalam qiraat kita tidak akan menggunakan qasar mad jaiz al-munfasil contohnya ataupun tawassut mad jaiz al-munfasil. Okey, perkataan mad dan juga jaiz itu telah dihilangkan. Begitu juga dengan hukum mad wajib muttasil. Okey, dalam qiraat tidak akan menyebut mad ataupun wajib. Hanya akan ada yang hujung iaitu al-munfasil ataupun al-muttasil bagi hukum mad wajib muttasil. Okey, jadi bagaimana cara bacaan Qalun pada tempat kedua ini? Okey, Qalun akan membaca wajah yang pertama dengan 2 harakat pada hukum mad jaiz al-munfasil di sini iaitu huruf ya berjumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah yang berasingan.
Okey, jadi 2 harakat. Allazi anqadha. Kemudian wajah yang kedua, tawassut al-munfasil, 4 harakat. Jadi qalun akan membaca allazi anqadha. Okey. Sementara Warsh akan membaca pada hukum mad jaiz munfasil ataupun mad wajib muttasil secara isbaq. Secara isbaq. Isbaq bermaksud kenyang ataupun penuh. Kenyang ataupun penuh di sini merujuk kepada harakat yang paling banyak, iaitu 6 harakat. Jadi Warsh setiap kali berjumpa dengan hukum mad jaiz al-munfasil ataupun mad wajib al-muttasil, beliau akan membaca secara 6 harakat wajib. Okey. Jadi di sini allazi, di sini hukum mad jaiz munfasil, Warsh akan membaca 6 harakat, iaitu allazi anqadha. Seterusnya pada tempat yang ketiga, iaitu zikrak. Zikrak. Okey, kita akan melihat kepada bacaan qalun. Qalun membaca secara tafkhim. Okey, tafkhim sama istilah di sini, iaitu tebal. Tafkhim ra. Ra sini ditebalkan, akan bunyi zikrak. Rok. Okey, itu tebal. Sementara Warsh akan membaca secara tarqiq, iaitu nipis, sama seperti di sini. Zikrak. Zikrak. Okey, itu beza antara tafkhim dan juga tarqiq. Seterusnya kita akan aplikasikan bagaimana cara bacaan qalun. Okey, kita akan tengok balik bacaan qalun pada 3 tempat dalam surah ini, iaitu wizrak dan juga zikrak ditebalkan, sementara allazi anqadha akan dibaca dengan 2 cara, iaitu qasar dan juga tawassut. Okey, jadi bagaimana cara bacaan yang kita perlu terapkan dalam bacaan qalun? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Seterusnya kita akan lihat cara bacaan Warsh. Okey, Warsh di sini wizrak akan dibaca secara tarqiq ra, begitu juga zikrak. Okey, di hukum mad jaiz al-munfasil di sini akan dibaca dengan wajib 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Okey. Setakat itu sahaja bagi qiraat surah Asy-Syarh, bacaan qalun dan juga Warsh. Wallahu a'lam. Sekiranya ada pertanyaan, boleh diajukan.